Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tajuk kita yang latihan kita yang terakhir pada latihan ke-9 ya. Ni latihan ke-8 ya. Latihan ke-8. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi insya-Allah kita cuba iaitu latihan ke-8 ni mengenai masdar yang dia tu wazan sepatutnya di sini ni fa'ala. Wazan sepatut dia adalah taf'il. Tapi yang ada di dalam Al-Quran fa'al. Contohlah yang paling senang, nombor 1 ni azaba. Wazan sepatut dia, bentuk sepatut dia adalah ta'zib. Tapi dalam Al-Quran dia ada berubah-ubah. Kadang dia berubah bentuk dia. Jadi macam mana? Kita cuba azaba ya. Sepatutnya kalau ikutkan wazan, ini kan fa'ala. Fa'ala kalau ikutkan wazan dia taf'ilun. Jadi ta'zibun sepatutnya. Cuma di dalam Al-Quran dia berubah wazan dia. Wazan yang digunakan apa? Wazan yang digunakan sebenarnya kan saya buat sini ya. Fa'ala. Yang sebenarnya digunakan adalah taf'il. Taf'il. Maka sini ta'zib. Tapi yang digunakan, yang selalu digunakan jadi dia apa? Fa'al. Fa'alun. Jadi wazan yang selalu digunakan fa'al. Di sini ni ada tuan-tuan dan puan-puan boleh baca fa'al. Okey, jadi fa'al. Jadi kalau kita ikutkan jadi fa'al, maka wazan azaba ni jadi macam mana dia? Masdar dia azaba ni, kalau fa'ala jadi fa'al, kalau azaba jadi kita cuba kita cari dulu fa ain lam dia. Jadi kalau azaba, fa ain lam dia apa? Fa dia ain dia apa? Azabun. Macam ni jadi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jelas dia, kita cuba buat sini ya. Fa'ala azaba. Jadi fa dia adalah ain dia adalah za, ba, lam dia adalah ba. Jadi kita buat sajalah fa'al maknanya azabun. Sebab tu yang kita jumpa dalam Al-Quran azab. Jadi azabun alimun azab. Jadi sebenarnya ta'zib, ikutkan yang ni ya. Sepatutnya macam tu ta'zib. Tapi wazan yang digunakan apa? Fa'al. Sebab tu yang terjumpa dengan kita adalah azab. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Lepas tu jadi kalau kita tulis sini ni, cara nak jawab dia macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan tulis sini ni azabun. Tulis sini azab. Jadi kita cuma nak ubah dia menjadi wazan fa'al. Macam tu Okey. Saya padam yang ni ya. Kita cuba terus ya, biar tuan-tuan dan puan-puan tak ragu-ragu. Kita cuba yang kedua. Yang kedua iaitu ya kallama. Kallama.
Okey, kallama. Kallama. Wazan yang sepatutnya digunakan apa? Taklim. Sebab kan nak ikutkan ta'zim kan? Taf'il tak ikutkan taf'il. Taf'il maka taklim sebenarnya. Tapi wazan digunakan apa? Fa'al. Jadi kita ubah jadi fa'al. Kallama kita tak gunakan yang ni ya. Kalau gunakan yang ni dia taklim. Dalam kitab tu ada tulis taklim kalau yang ni ya. Tapi kita gunakan yang ni. Yang ni. Kita nak gunakan yang fa'al. Maka jadi macam mana dia? Kita cari fa ain lam dia dulu. Fa'ala kallama. Kita cari fa ain lam dia. Apa fa ain lam dia? Fa dia adalah kaf. Ain dia adalah lam. Lam dia adalah mim. Kaf, lam dan mim. Jadi kalau ikutkan fa'al, jadi macam mana dia? Ain dia apa tadi? Lam ya. Bagi alif ya. Tambah alif. Lepas tu lam dia apa tadi? Mim. Jadi macam ni bentuk dia. Jadi kalamun. Kalam. Okey. Jadi bentuk dia adalah kalamun. Dapat apa dia? Jadi kalamun ya. Okey. Okey, jadi yang orang tadi bagi tadi tu. Orang bagi tadi tu bagi apa? Nantilah. Okey, jadi dia kalamun. Jadi kallama kita tak gunakan yang taf'il. Tapi kita gunakan fa'al. Sebab tu dia menjadi kalam. Sebab tu yang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu yang tuan-tuan dan puan-puan selalu kalau dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kita mendengarkan kalam. Kalam. Tapi kalau yang sepatutnya wazan dia adalah taklim. Okey. Kallama yukallimu makna dia apa? Berbicara. Kalau azaba yu'adzibu tadi makna dia adalah mengazab. Okey. Jadi dah dua dah. Okey. Yang nombor 3. Nombor 3 kita cuba. Masih dengan cara yang sama. Apa nombor 3? Tallaqa yutalliqu. Tallaqa. Tallaqa kalau yang sepatut dia apa dia? Sepatut dia adalah tatliq. Tatliq. Tatliqun sepatutnya. Tatliq. Tapi kita tak menggunakan wazan taf'il ataupun tatliq, tapi kita gunakan wazan fa'al. Jadi macam mana kita nak ubah? Kita kena ubah dia ikutkan wazan fa'al. Kita kena cari dulu fa'ain lam dia. Kalau fa'ala tallaqa, tallaqa. Jadi fa'ain lam dia apa? Ta, lam dan qaf. Maka barulah kita ubah yang ke sini ni. Kita sejajarkan ta, lam, alif dan qaf. Jadi macam mana dia? Talaq. Talaq. Jadi sebab tu kita dengar talaq. Talaq. Jadi asal dia apa? Tallaqa yutalliqu. Yang sepatutnya, yang sewajarnya, yang sepatutnya digunakan apa? Tatliq. Tapi wazan yang digunakan talaq, bukan tatliq. Ini yang sepatutnya, tapi yang digunakan macam ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan, talaqa makna dia apa? Mentalak, melakukan talak. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tulislah sini ni talaq, talaqun. Okey. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4 tu apa? Kharraba.
Kharraba. Kalau ikutkan wazan taf'il, maka dia jadi apa? Takhrib. Dalam kitab dah tulis takhribun. Takhrib. Tapi kita tak digunakan yang macam ni. Yang digunakan wazan yang fa'al. Maka kita ubahlah kharraba ni jadi wazan fa'al. Jadi apa dia? Kita cari fa'il lam dia dulu ya. Fa'ala kharraba. Jadi fa'il lam dia apa? Kha, ra dan ba. Kha, ra dan ba. Maka jadi macam mana dia? Kha, kharabun. Jadi macam ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Kharabun. Di kharabun. Di kharab. Okey. Jadi bukan takhrib tapi kharab. Sebab tu dalam fi kharabiha, dalam Al-Quran kan fi kharabiha. Ya saya? Fi kharabiha. Jadi bukan takhrib. Kita padam ya. Jadi tuan-tuan jawabannya adalah kharabun. Jadi nombor 4 jawabannya adalah kharab. Lepas tu salla. Salla. Salla ni agak berbeza sedikit. Salla ni agak berbeza sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Salla sepatut dia kan tas. Kalau kita ikutkan dengan wazan taf'il, saya buat di sini ya. Kalau ikut wazan taf'il, salla ni sepatutnya taf'ilun sepatutnya adalah tasliyun. Sepatutnya dia macam ni kan? Tasliyun, ya kan? Sepatutnya macam ni. Tasliyun. Tapi yang ya di akhir ni diubah jadi ta. Jadi dia macam mana? Tasliyatun jadi dia. Tasliyatun. Ini wazan yang sepatutnya, yang sewajarnya, yang sebenarnya. Cuma dia tak gunakan yang ni. Gunakan yang fa'alun. Kalau fa'al dia macam mana dia? Kalau fa'al dia macam mana? Kita cuba ikut yang ni. Sad. Ain dia apa tadi? Lam ya. Lam tambah alif Lam dia apa? Lam dia ubah jadi ta ya, bukan ya lagi ya. Sebenarnya solayun. Tapi yang huruf illah di akhir tu ubah jadi ta. Jadi dia macam mana? Salatun. Okey. Jadi salatun. Salatun. Okey, jadi salatun. Yang sebenarnya yang sepatutnya digunakan tasliyatun. Tapi yang sepatutnya, tapi yang selalu digunakan sekarang ni adalah salatun. Jadi yang ya yang di akhir ni tuan-tuan dan puan-puan, yang lamul fi'il dia ni, yang lam ni diubah jadi ta ya. Yang lam ni ubah jadi ta ya. Sebenarnya ya sini ni, tapi diubah jadi ta. Tadi dah kita jelaskan sedikit ya. Jadi nombor 5 jawapan dia apa? Salatun. Salatun. Sama dengan yang nomor 6. Nombor 6 sama juga. Boleh kita tengok nombor 6 sama dia sebiji. Nombor 6 dia apa? Nombor 6 apa tu? Zakka. 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 Zakka ni sebenarnya yang macam ni. Sebenarnya tazkiyatun. Tazkiyatun. Sebenarnya macam ni bentuk dia. Tazkiyatun sama macam solat. Asliyatun, tazkiyatun. Yang ya tu diubah jadi ta ya. Sebenarnya sama. Tapi yang digunakan jadi fa'al. Ini yang selalu digunakan. Maka macam mana kita ubah? Ubah saja. Yang fa dia tadi apa? Zai. Ain dia apa? Ain dia adalah kaf. Kaf. Lepas tu tambah dengan alif kan? Zakat. Jadi dia zakatun. Zakatun. Sebab itulah
kita selalu mendengar perkataan zakat. Perkataan zakat sebenarnya pada tazkiyah. Tazkiyah ni ya sebenarnya tazkiyatun ataupun zakatun. Wazan yang sebenarnya tazkiyah tapi yang digunakan zakat. Tazkiyah ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan selalu dengarkan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Mungkin selalu dengarkan. Dan dia sama juga makna dengan zakat. Zakat tu makna dia membersihkan. Asal dia apa? Zakah. Ikutkan wazan fa'ala. Wazan sepatutnya taf'il. Maka sini tazkiyatun. Tapi yang digunakan adalah zakatun yang fa'al. Ini yang digunakan ya. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey. Lepas tu yang nombor 7 Nombor 7. Okey. Nombor 7 saya padam yang ni dulu ya. Nombor 7 apa? Adda. 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 Adda yuaddi. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan wazan taf'il, maka dia jadi macam mana? Takdiyun. Sebenarnya takdiyun. Tapi yang ya ni diubah jadi ta ya. Jadi tun ya. Jadi macam mana dia? Takdiyatun. Jadi dia takdiyatun. Okey tuan-tuan dan puan, jadi takdiyatun. Okey. Cuma ini wazan yang sepatutnya. Tapi yang digunakan apa dia? Yang digunakan wazan fa'al yang ni ya. Wazan fa'al yang ni. Jadi macam mana? Kita ambil saja fa ain lam dia. Yang mana fa dia? Hamzah. Apa ain dia apa? Dal. Tambah alif. Ada. Lam dia tadi apa? Lam dia adalah ya kan? Jadi sini ni bukan ya digunakan tuan-tuan dan puan-puan, tapi diubah jadi hamzah. Adaun. Sebab tu yang kita dengarkan selalunya adaan. Jadi adaun. Okey, ada ni maksud dia mengerjakan, melakukan. Kalau zakat tadi tu membersihkan. Solat tadi makna dia berselawat. Adaun. Jadi ni sama-sama ni. Kalau ada ni sama semua ni. Solat, zakat, ada. Itu sama-sama fi'il yang lamul fi'il dia adalah huruf illah. Itu fi'il nama dia dalam ilmu tasrif. Fi'il apa nama dia? Fi'ilun naqis. Yang ada huruf illah di belakang. Kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Kemudian kita masuk ke nombor 8 ya. Nombor 8 apa dia? Matta'a. Okey. Matta'a. Syahih. Lepas tu matta'a. Matta'a. Jadi kalau matta'a wazan sepatutnya apa? Taf'il. Jadi kalau yang matta'a ni diubah jadi taf'il macam mana? Tamti'. Tamti'un. Tamti'. Lepas tu kita ubah jadi fa'al. Jadi macam mana dia tuan-tuan dan puan? Sebelum kita ubah, kita kena tahu fa'il lam dia dulu ya. Kita ambil dulu fa'il lam dia, taf'il. Kita kalau nak cari fa'il lam tu kena cari wazan dia dulu ya. Wazan ni taf'il. Tamti'. Jadi apa dia fa'il lam dia? Fa dia mim, ain dia ta, lam dia ain.
Jadi ini fa ain lam dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dah dapat kita fa ain lam dia, barulah kita senang nak ubah jadi faal. Jadi macam mana? Mim fa dia tadi apa? Fa dia adalah mim ya. Mim, ain dia adalah ta ya. Mim. Jadi macam mana? Mataun. Mata. Jadi dia mataun. Sebab tu kita dengar dalam Al-Quran adalah mataun. Mataun kenikmatan ya. Kenikmatan. Jadi ini yang selalu digunakan. Jarang yang menggunakan tamtiad. Cuma ini yang sebenarnya sepatutnya macam ni. Tapi yang digunakan mataun. Jadi itulah jawapan-jawabannya untuk latihan yang muka surat 88 tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi senang sebenarnya latihan yang 80 muka surat 88 ni, sebabkan dia kita tengah ubah saja yang jadi faal. Cuma mungkin kita tersilap nantinya di nombor 5, nombor 6 dan nombor 7. Sebabkan nombor 5 dengan nombor 6 yang ya ujung ni diubah jadi ta. Kalau nombor 7 yang ya ni diubah menjadi hamzah. Adaun, sini zakatun, sini solatun. Mungkin itu yang mungkin tersusah bagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi kita ulangi lagi jawapan-jawapan dia. Nombor 1, adzabatu, wazan yang digunakan dia wazan apa? Wazan dia azabun. Nombor 2, wazan digunakan apa? Kallama, iaitunya kalamun. Okey. Nombor 3, itu talaqa. Maka wazan digunakan adalah talaqun. Nombor 4, kharraba. Wazan digunakan apa? Kharabun. Sama bentuk dia semua. Jadi ada patterns dia. Nombor 5, solla. Solatun. Nombor 6, zakatun. Jadi dia ada pattern dia serupa dia tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 7, adaun. Nombor 8, matta'a. Itu wazan dia apa? Maka masdar dia apa? Mata'un. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kesemua-semua masdar dia untuk fi'il-fi'il yang ini serupa dia, iaitu mempunyai wazan fa'al. Fa'alun. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan perkongsian kita, iaitu mengenai latihan masdar muka surat 88 ni. Muka surat 88 ni insya-Allah minggu hadapan kita akan masuk latihan ke-9, iaitunya kata nama pelaku, isim maf'ul, kata nama sifat dan berlebihan, iaitu ismul mubalaghah. Jadi masdar kita dah habiskan. Jadi semoga saja tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil manfaat daripada yang kita pelajari daripada masdar-masdar ni. Jadi cuma tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mengingatkan bahawasanya setiap kita belajar sigat, masdar, apa lagi yang akan kita pelajari selepas ni, isim fa'il, maf'ul, kita kena tahu wazan lah. Wazan tu apa dia pola, patterns dia. Macam yang tadi tu taf'il dengan fa'al. Ini fa'al, taf'il. Ini nama dia wazan atau patterns. Dia selalunya wazan atau patterns tu ada fa, ain dan lam. Jadi kalau kita dah tahu fa, ain dan lam, kita dah boleh sejajar-sejajarkan macam ni. Kita tahu kata dasar dia. Kata dasar dia apa ni? Mim, ta dan ain. Macam tu tuan-tuan perempuan. Jadi kita kena tahu wazan dan juga untuk senang nak belajar yang ini ni ya. Jadi insya-Allah kita akan masuk buku latihan 9 insya-Allah pada hari esok. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami apa yang kita kongsikan. Insya-Allah sekejap lagi Ustaz Farid akan bersamai tuan-tuan dan puan-puan dalam tadabbur Al-Quran dan juga belajar kamus kata dasar Al-Quran menggunakan buku yang hijau. Itu saja dahulu. Terima kasih banyak. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat kasih, malaikat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita membincangkan huruf kaf. Huruf kaf pula tuan-tuan, pada muka surat 174 tak ada pun dua kotak merah. 175 pun tak ada dua kotak merah. Yang adanya pada muka surat 176 daripada ka, shin, fa. Ka, shin dan fa. Okey. Kasyafa yakshifu makna telah hilangkan, telah singkapkan, telah menyingkapkan. Kashfun, hilangkan. Isim masdar daripada kasyafa yakshifu kashfan. Okey. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Okey. Nampak fala kashifa lahu illa hu. Dalam akhir juzuk page yang terakhir, juzuk 11 yang terakhir sebelum masuk surah Hud. Page yang terakhir ayat atas sekali. Sekiranya menimpa, Allah Ta'ala timpakan kepada kamu kemudaratan, fala kashifa lahu illahu, tidak ada siapa yang boleh menyingkapkan melainkan Allah Ta'ala. Menyingkapkan kemudaratan tersebut melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Mengangkat, menyingkapkan, menghilangkan. Jelas? Seterusnya kita lihat lagi kaffafa. Kaffa, yakufu, tahan ataupun halang. Kafun, tapak tangan. Kafun ni adalah dipanggil kafun, tapak tangan, tetapi yang bahagian yang bulat ni. Okey, bahagian bulat ini adalah dipanggil kafun. Kalau semua ini itu dipanggil batnul kaffi. Perut jari, perut tapak tangan ni dia. Okey. Sekarang kita lihat kafa mana apa? Kafa yakufu, tahan ataupun halang. Boleh? Halang tu dengan apa? Terpulanglah halang dengan apa-apa cara pun. Bila sebut rajulun makfuf, rajulun makfuf liman qubida basaruhu, orang yang mana digenggam pandangannya, makna orang yang buta, makfuf. Lelaki yang buta, disingkap pandangan dia. Kafan lahum, walha kafah. Ha tu untuk mubalaghah. Okey. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
kafina lahum kama yuqatilunakum kafina. Okey, itu maksud kafah, iaitu satu jamaah seperti mana mereka menyerang kamu. Wadzalika annal jamaah yuqalu lahum al-kafah, dikatakan kepada mereka al-kafah untuk satu jamaah. Dikata seperti mana dikatakan kepada mereka al-wazi'ah, kerana kekuatan mereka dengan mereka berkumpul. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dalam suratul kahfi, tuan-tuan buka dalam suratul kahfi. Sebelum buka suratul kahfi, mari sama-sama kita lihat dahulu juzuk yang ke-22 dalam suratul Saba. Tuan-tuan akan lihat di sana. Muka surat 431 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah Allah Ta'ala mengutuskan kamu melainkan untuk seluruh manusia, membawa berita gembira dan juga memberi peringatan. Nampak kafah, seluruh manusia. Bila sebut kaffaihi, jadilah fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, isyarah ila halin nadim wa ma yata'atahu fi halin nadmihi. Tuan-tuan lihat dalam suratul kahfi ayat ke-16. Juzuk ke-16 ayat ke berapa tu? Muka surat 298 ayat yang ke-42. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha, maka jadilah ia yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, jalih membolak-balikkan kedua tangannya. Ala ma anfaqa fiha, terhadap apa yang dia telah belanjakan, nafkahkannya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan ia telah roboh kebun dia, ala urushiha, ke atas atap-atapnya roboh. Menunjukkan inilah mengisyaratkan membolak-balikkan tangannya, iaitu itulah keadaan orang yang menyesal dan apa yang dia telah buat pada ketika menyesalnya. Jadi dia duduk tak diam sebab dia menyesal. Boleh jelas Kemudian kita lihat pula perkataan kafalam. Kafala yakfulu makna jaga, bertanggungjawab. Dipanggil dalam bab fiqh dipanggil bab kafalah, yang jaga, bertanggungjawab. Dia macam bab doman juga. Cuma dia kafalah ni bertanggungjawab di atas jiwa. Kafala yukafilu takfil, memberi tanggungjawab. Kiflun bahagian ataupun saham. Kafilun penjamin, sifat musyabahah ataupun orang yang bertanggungjawab. Kita lihat kafaf fa laf lam. Kafalah sama dengan makna ad-dhaman.
takaffaltu bi kadza wa kaffaltuhu fulanan wa kaffalaha Zakaria. Allah, Nabi Zakaria menjaganya, iaitu Allah Taala memberi hak jagaan, hak tanggungjawab kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menjaganya. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Dekat mana tu? Fi ayyi surah? Fi ayyi surah? وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dalam suratul Nahl juzuk 14. Suratul Nahl juzuk 14 Okey, tayyib Di mana tu? Muka surat 277 ayat 91. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Sesungguhnya kamu telah menjadikan Allah ke atas kamu sebagai kafila, penjamin, orang yang zat yang menjamin. Kafil ni apa? Al-hadzu alladhi fihi al-kifayah ka'annahu takaffala bi amrihi. Maknanya dia bertanggungjawab lah ke atas seseorang. Faqala akfilniha. Faqala akfilniha, iaitu jadikanlah aku ini kiflan. Jadikanlah aku ini penjamin baginya. Ada juga kiflun bermakna kiflun yu'tikum kiflaini min rahmatih, yakni kiflaini min ni'matihi, bahagian ni'mat, kiflan. Cuma al-kiflu pada ayat man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Kiflun di sini bukanlah dengan makna yang pertama bahagian, tetapi maknanya adalah musta'ar, yang diisti'arahkan daripada kiflun wa huwa syai'ur razi, yang diisti'arahkan, dipinjam daripada kiflun. Wa huwa, dia adalah sesuatu yang radi, yang buruk, yang tak baik. Makna ayat ini man yandammu ila ghairihi mu'inan lahu fi fi'latin hasanatin yakunu lahu minha nasibun wa man yandammu ila ghairihi mu'inan lahu fi fi'latin sayyi'atin yanaluhu minha shiddatun. Man taharra syai'an, siapa yang mencari keburukan, falahu min fi'lihi kafirun, maka baginya daripada perbuatannya adakah baginya penjamin, yas'aluhu, yang meminta kepada Allah,
kama qila, seperti mana dikatakan man zalama, siapa yang buat zalim, faqad aqama kafilan, maka sungguh dia telah mendirikan satu penjamin dengan kezalimannya untuk memberi peringatan annahu la yumkinuhu at-takhallus min uqubatihi, ia tak mungkin nak terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jelas Itu daripada perkataan kafalam. Makna dia bila sebut tentang nasib perkara yang baik, kiflun ni ada ketikanya benda yang tak baik. Dapat bahagian benda yang tak baik. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita terus masuk dalam slot tadabbur Al-Quranul Karim. Okey. Slot tadabbur ini kita cuba ringkaskan, kita cuba pendekkan insya-Allah taala. Kita lihat dalam slot tadabbur kita pada hari ini mengenai dengan zikir wal hazf. Zikir dan hazf. Sebelum kita dah bincang panjang lebar mengenai dengan dua ayat, iaitu aifkan, iaitu madza dalam surah Saffat dan juga surah Syu'ara. Apa yang kita bincang? Dalam surah Syu'ara dan juga surah Saffat dinyatakan ayatnya berbunyi idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Madza, bukan ma saja, tambah za, madza ta'budun aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Pada surah Syu'ara, watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Bukan maza tapi ma saja. Nampak berbeza. Kita dah bincang panjang lebar pada minggu yang lalu. Okey. Sekarang insya-Allah kita terus masuk dalam bab al-hazf wa zikir. Ada yang ayat disebut, ada ayat yang tidak disebut. Pada ayat apa tu ya? Kita lihat suratul Ahzab. Suratul Ahzab. Ayat 66-67. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Nampak tak? Sabila dipanjangkan dia, dimatkan dia, sabilan. Sedangkan pada ayat yang keempat kita lihat dalam surah Al-Ahzab, apa ayat keempat? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Nampak? Wa huwa yahdis sabila. Jelas wa huwa yahdis sabil. As-sabila. Jelas. Nampak Tapi yang peliknya pada ayat keempat dia tak letak mat pula. Tidak pula letak wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabila. Tak letak sabila, tapi letakkan sabil. Okey. Ayat yang pertama pada perbincangan kalam antara penghuni neraka.
Mereka dalam ni memang menjerit-jerit lah penghuni neraka. Pada ayat ke berapa tu? Pada suratul Ahzab. Okey. Jadi sesuailah dipanjangkan suara mereka dengan sebab tangisan penghuni neraka. Sebab itu kita tengok dalam ayat 66 67 diletakkan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sebab apa sabila ada huruf mat? Kerana dipanjangkan, seolah-olah memberi gambaran suara mereka, tangisan mereka tu panjang. Sesuailah dengan dipanjangkan suara dengan tangisan. Sebab tu dipanjangkan pada ayat sabila. Berbeza pada ayat yang kedua, tak ada cerita kena-mengena dengan penghuni neraka. Sebab tu dia letakkan wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabila. Sabil. Tak diletak, tak dimatkan, dipanjangkan kerana itu tak cerita penghuni neraka. Sebab tu kita lihat dalam suratul Ahzab ayat 66 67, yauma tuqallabu wujuhuhum, pada hari dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka. Yaqulun, mereka mengatakan ya laitana, alangkah baiknya kami ata'na ar-rasula wa ata'na ar-rasula, kami dahulu di kehidupan dunia orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Pada ayat ke-67 mereka kata apa? Wa qalu rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, sesungguhnya kami telah taat kepada kepala kami, kepada tuan kami, kepada penghulu kami, orang-orang besar di kalangan kami, menteri-menteri kami. Fa'adalluna sabila, mereka telah menyesatkan kami dengan satu jalan yang sesat. Apa perbincangan kita pada hari ini? Perbincangan kita nak bagi tahu dalam surah apa ni? Dalam surah Al-Ahzab ini, pada ayat keempat tak letak pun lam alif sabila, tak letak, dia letakkan sin ba ya lam, tak ada lam alif. Tapi pada ayat 67 diletakkan fa'adalluna sabila, diletakkan alif lam sin ba ya lam, tapi tambah alif sabila. Sebab apa dibuang dan ditambah alif? Kerana kita sebutkan tadi ayat 67 cerita tentang penghuni neraka, sesuailah untuk dipanjangkan kerana mereka punya tangisan pun panjang dalam api neraka. Berbeza pada ayat yang keempat, tak cerita pun tentang penghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kefahaman kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan yang terlepas mengikuti siaran kita, boleh layari page Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa, okey, dan juga YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana tuan-tuan boleh refresh balik, lihat balik rakaman-rakaman kami yang telah lalu. Kemudian tekan butang share, mudah-mudahan sama-sama kita mengambil manfaat atas pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.